bila kita rasa penting sebenarnya KWSP ni, bila kita nak tengok rasa penting, bila kita dapat tahu kenapa kita kena buat simpanan persaraan. Dan itu yang kita akan kongsikan pada hari ini, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar ataupun tidak, setiap hari kita akan mengalami masalah. Masalah tidak pernah selesai. Lepas satu masalah pula timbul. Itulah lumrah kehidupan kita ini, berhidup di dunia adalah untuk diuji. Tapi tuan-tuan, bagaimana dan apa yang kita perlu buat? Kita boleh kawal, tuan-tuan, masalah yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita nak kawal? Kita tingkatkan ilmu kita, kita tingkatkan pengetahuan kita, dan kita tingkatkan skill kita. Kita bagi contoh macam masalah sekarang. Ketika COVID-19 yang sedang melanda di Malaysia ini, kita, kalau sebelum ni kita ada masalah dengan COVID ni, dan sedar ataupun tidak, kita dah tingkatkan skill kita. Sebagai contoh, masalah COVID-19 ni, kita kalau dulu kita basuh tangan sambil lewa, betul tak? Kita basuh tangan dengan air, sekadar dengan air dan selesai. Tapi disebabkan COVID-19, masalah yang melanda ni, kita belajar skill baru, iaitu untuk cuci tangan. Kita belajar skill baru untuk cuci tangan. Dan tak sangka kita hari ni kita dah amalkan cuci tangan, dan rupanya ada 7 langkah nak cuci tangan dengan betul. Betul tak? Betul, tuan-tuan. Jadi kita upgrade skill kita untuk kita kawal masalah itu, jadi supaya tidak menjadi lebih teruk. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada anda yang sedang live di depan saya ini, di mana anda telah memilih untuk tingkatkan ilmu, untuk tingkatkan skill anda dalam pengurusan kewangan, supaya anda boleh jamin masa depan yang lebih baik, dan dalam hal yang sama anda boleh tingkatkan tahap literasi kewangan anda. Inilah program dia, program Now I Know, untuk membantu anda mengurus kewangan anda dan meningkatkan tahap literasi kewangan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, Nizam yakin anda yang berada di depan ini adalah anda yang ingin mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik pada masa depan. Betul, tuan-tuan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk, kita akan masukkan dengan slide. Saya akan buka slide. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi bila kita nak meningkatkan ilmu, dia seiring dengan surah Al-Baqarah ayat 30, iaitu maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Kalau kita perhatikan, manusia ini dicipta oleh Allah SWT untuk mengurus dan mentadbir kehidupan di bumi ini. Jadi kalau kita perhatikan surah ini, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Siapa lagi khalifah di bumi ini kalau tidak kita sebagai manusia? Jadi tuan-tuan, surah ini telah menunjukkan kita sebagai manusia di muka bumi memikul satu tanggungjawab yang berat, iaitu untuk mengurus dan mentadbir kehidupan kita. Jadi bila sebut mengurus dan mentadbir, termasuklah dalam perancangan kewangan, kita kena urus kewangan kita dengan lebih baik. Setuju? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu KWSP 12,000, untung atau rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang sedang bersiaran sekarang ni rasakan topik ini tidak sesuai kepada golongan muda, betul? Sebab dia berkaitan dengan KWSP, mungkin lebih kepada orang yang bekerja. Sabar dulu, tuan-tuan. Sabar dulu, adik-adik. Kita tengok dulu apa yang kita akan hidangkan kepada anda pada hari ini, apa yang akan kita kongsikan, dan apa yang akan dapat daripada topik yang kita akan bincangkan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda akan dapat dalam topik kali ini? Okay, yang pertama, kita akan kongsikan 4 sebab utama kenapa anda perlu buat simpanan persaraan. Okey, dan ini adalah penting, terutama kepada anda yang mungkin masih lagi belajar atau baru nak masuk ke alam pekerjaan. Jadi perkara ini kita akan kongsikan, sebab ini satu pendedahan yang tiada di luar, hanya di dalam program Now I Know, yang anda akan tahu kenapa anda perlu simpan di persaraan. Okey. Yang kedua, kita akan kongsikan erti dividen KWSP kepada simpanan anda. Okey, kita tidak nak kongsikan tentang apa maksud dividen, tapi kita nak tahu apa erti dividen KWSP kepada simpanan anda. Dan kita akan tunjukkan bagaimana KWSP membuat pengiraan dividen, dan akhirnya kita akan dapat dividen daripada KWSP. Dan yang ketiga adalah apa itu kos penundaan. Ini pun menarik. Kalau saya dulu, bila saya tahu apa itu kos penundaan ni, biasanya dalam kandungan umur 30 masa tu, saya dah mula menyesal. Kenapa tidak tahu lebih awal? Kenapa tidak tahu masa umur 20,
masa belajar. Sebab bila kita tahu apa itu kos penundaan, kita pasti tidak akan tunda lagi untuk mulakan simpanan. Okey. Dan yang keempat, yang terakhir ini kita akan kongsikan rahsia. Rahsia yang bagaimana cara kalau kita masih perlukan keluarkan KWSP itu, bagaimana kita boleh mengoptimumkan pengeluaran KWSP dan kekal untung. Dah keluarkan KWSP tapi kita nak kekal untung semasa pandemik. Lebih-lebih lagi semasa pandemik. Ini rahsia yang kita akan kongsikan pada hari ini. Jadi saya harapkan anda semua boleh terus kekal sehingga hujung hasilkan banyak kita akan kongsikan pada hari ini. Boleh tuan-tuan? Baik. Baik, kembali kepada KWSP 12,000 untung atau rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang perkara ini, yang pertama kita kena tahu dulu apa itu KWSP. Tuan-tuan dan puan-puan, KWSP merupakan bermaksud kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu tabung simpanan persaraan yang ditubuhkan pada tahun 1951, iaitu untuk membantu tenaga kerja Malaysia. Bila kita sebut tenaga kerja Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, dia merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada mereka-mereka yang bekerja dan mempunyai majikan. Penting di sini. Sebab itu dia kata membantu tenaga kerja. Sebab kita ada, kena pastikan ada bekerja yang mempunyai majikan. Okey, untuk apa? Untuk persaraan selaras dengan Akta KWSP, Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991. Itu masuk KWSP. Dan secara ringkasnya, KWSP ni lah kiranya tabung wajib lah. Tabung wajib yang perlu ada setiap pekerja. Setiap pekerja kena ada tabung KWSP ni, yang di dalamnya mempunyai share majikan dan share pekerja untuk simpanan persaraan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Ini sebagai contoh tuan-tuan dan puan. Kita tengok di depan ni merupakan contoh slip gaji. Okey, kalau yang mana yang telah bekerja lama, yang ada dalam yang sedang bersyarat ni, anda masih ingat tak ketika anda pertama kali menerima gaji ataupun lepas saja graduate daripada universiti, mulakan alam pekerjaan, masih ingat tak semasa dapat gaji yang pertama? Apa perasaan ketika itu? Apa perasaan ketika itu? Ya? Seronok bukan? Kalau saya dulu dapat gaji yang pertama, saya lupa bab selit ni. Saya fokus pada janji duit masuk dalam akaun, kan? Dapat duit, itu saja. Kita tak kita abaikan bab selit gaji ni. Tapi tuan-tuan, hari ini dalam sesi Nak Weno ni kita akan kongsikan. Tengok macam mana kita nak, apa kelebihan dan apa yang kita boleh dapat daripada slip gaji ni. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, bila kita tengok slip gaji, dia ada di bahagian deduction, potongan employee EPF dan employee SOCSO. Sebanyak RM275 untuk EPF dan RM12.25. Okey. Tuan-tuan dan puan, dengan kita melihat kepada slip gaji ni, kita boleh tahu yang pertama, adakah kiraan yang majikan buat untuk kiraan potongan kadar share majikan dan pekerja tu, adakah betul? Di sini kita boleh tahu. Dan kadang-kadang kita dapat je, oh betul lah kiraan tu. Sebenarnya kita boleh buat semakan, sama ada betul ke kadar potongan, sama ada 11% atau 7%. Itu untuk KWSP. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daripada slip juga kita boleh buat semakan, tuan-tuan dan puan-puan. Semakan dengan pihak KWSP, sama ada betul ke majikan kita ada membuat bayaran caruman ke dalam ke pihak KWSP. Sebab banyak kes, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok di slip, kita tengok ada potongan, tapi bila kita buat semakan dengan pihak KWSP, rupa-rupanya majikan tidak membuat potongan tersebut. Jadi perkara ini akan memberi implikasi kepada matlamat simpanan persaraan kita nanti. Okay, jadi dia adalah penting untuk kita melihat slip ini dan membuat semakan, terutamanya dari segi kadar potongan, dan buat semakan juga dengan pihak KWSP, sama ada betul atau tidak potongan kita dibuat. Sebabnya tuan-tuan dan puan, biasanya bila kita rasa penting sebenarnya KWSP ni, bila kita tengok rasa penting, bila kita dapat tahu kenapa kita kena buat simpanan persaraan. Dan itu yang kita akan kongsikan pada hari ini, tuan-tuan. Jadi saya kata, seperti yang saya katakan sebelum ini, topik yang kita akan discusskan, kita akan bincangkan pada hari ini, yang kita akan kongsikan, memang amat sesuai. Bukan sahaja kepada mereka yang dah bekerja, tapi kepada mereka juga yang masih pelajar mungkin, dan ataupun yang baru menempuh alam pekerjaan. Kerana apa? Kerana pendedahan ini tiada di luar, hanya di sini. Okey, hanya di sini kita akan dedahkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak, sehingga sekarang orang masih ada yang confused, yang masih keliru dengan buktinya dengan perbezaan KWSP dan SOCSO, dan perbezaan antara EPF dan Perkeso. Masih lagi ada orang confused. Itu buktinya kita tiada pendedahan awal di peringkat bila kita masuk ke alam pekerjaan.
Tapi di sini anda yang bersama-sama sini, di sini kita anda amat bertuah. Tahniah saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan, setiap kali kita mendapat gaji bulanan, dia ada potongan dia. Okey, potongan untuk KWSP lah. Okey. Jadi ini sebagai contoh pengiraan share majikan dan share pekerja. Okey, kalau ikut kepada tangga gaji ini 6,250 merupakan tangga gaji yang selepas ataupun lebih daripada 5,000. Jadi kalau selebih daripada 5,000, dia akan ada share majikan sebanyak 12% dan share pekerja sebanyak 7%. Ini share yang terkini. Iaitu pada tahun ini sejak pandemik berlaku, KWSP telah membenarkan untuk membuat penurunan secara sukarela daripada 11% kepada 7%. Apa implikasi dia? Implikasi dia maksudnya kita membuat daripada gaji kita menyimpan sedikit lah. Daripada kita simpan banyak, buat potongan banyak 11%, jadi kita turun kepada 7%. Jadi simpanan tu sedikit. Okey, dan seperti kita tahu daripada pengumuman belanjawan sebelum ini, pada minggu lepas, pada tahun 2021 nanti akan dibuat lagi penurunan sebab 7% ni sehingga ujung bulan ni, sehingga ujung tahun ni. Jadi pada tahun depan dia akan dikurangkan daripada 11% juga kepada 9%. Okey, cuma maknanya kalau siapa yang dah ambil 7% ni, sebab ini 7% secara sukarela, siapa yang dah ambil 7%, so pada tahun depan semua akan menjadi 9%. Inilah yang ada dalam setiap kali, inilah potongan setiap kali bulanan kita dapat upah ataupun gaji. Jadi sebagai contoh dekat sini, daripada 6,000 gaji, share majikan 12%, 700, dan share pekerja 400, iaitu 7% daripada gaji, dan jumlah menjadikan 19%, iaitu 1,197. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada mana sebenarnya, ataupun nak ke mana sebenarnya daripada jumlah 19% ni akan ke mana? Okey, daripada potongan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat, bila kita tengok slip gaji tadi, potongan sebanyak 200, ataupun yang ini sebanyak 400. Kadang-kadang kita rasa amount tu cukup banyak. 400 ni, kalau tak potong, kita boleh beli macam-macam, betul tak? 400 ni kita boleh beli macam-macam. Kita rasa besar sangat. Tapi tuan-tuan puan, inilah amount yang kita sebenarnya anda dah simpan ke dalam tabung simpanan besaran. 400. Jadi kalau 7%, bayangkan kalau 11% kalau sebelum ni, lebih banyak kita simpan sebenarnya. Jadi ke manakah seterusnya daripada 1,000 ini akan pergi? Jadi dia akan pergi kepada akaun kita. Dan ke akaun KWSP kita terbagi kepada dua. Okey, terbagi kepada dua. Iaitu yang pertama apa dia? Akaun satu, iaitu akaun simpanan. Dan yang kedua merupakan akaun yang kedua, iaitu akaun yang boleh dibuat pengeluaran tertentu. Okey, jadi mari kita lihat apa pengeluaran yang daripada akaun dua yang kita boleh buat. Okey, ini sebagai contoh. Yang pertama adalah pengeluaran sebahagian akaun 2, iaitu pendidikan. Kita boleh membuat pengeluaran daripada akaun 2 untuk bayar pendidikan sendiri atau pendidikan anak-anak. Itu yang pertama. Ini antaranya lah. Dia ada 10 jenis, lebih daripada 10 jenis pengeluaran yang boleh dibuat daripada akaun 2. Seterusnya kita ada juga pengeluaran daripada akaun 2 untuk membeli rumah. Mana-mana yang mungkin yang baru menempuh alam kerjaan nak beli rumah, yang pertama boleh menggunakan duit daripada akaun 2 untuk membeli rumah. Seterusnya, membina rumah juga boleh dikeluarkan daripada akaun 2 untuk membina rumah. Dan seterusnya kita boleh guna juga akaun 2 untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Okey, ada lagi? Ada lagi kita boleh keluar juga pengeluaran untuk membayar ansuran pinjaman perumahan. Maknanya kalau ada baki pinjaman perumahan yang setiap bulan tu, kita boleh gunakan akaun 2. Okey, dan untuk bayarlah setiap bulan. Okey. Seterusnya haji ada juga. Okey, boleh dikeluarkan daripada akaun 2 untuk mengerjakan ibadah haji. Dan yang terkini tuan-tuan dan puan-puan, pengeluaran daripada akaun 2 iaitu air lestari, pengeluaran bulanan yang bertujuan untuk meringankan beban kewangan ahli. Ini yang baru dilancarkan pada bulan April. Masih ingat? Mungkin ada yang buat juga pengeluaran. Okey. Alright. So ini air lestari. Okey. So kalau kita perhatikan, sebenarnya daripada akaun 1 kita 70% daripada kita punya potongan gaji tadi yang dimasukkan, 70% untuk akaun 1 dan 30% untuk akaun 2. Yang sebenarnya simpanan KWSP ni kita dah boleh buat keluar daripada sekarang. Iaitu kita boleh gunakan 30%. Dan 70% tu biar kita kekal untuk simpanan. Dan pengumuman yang baru ini, yang baru diumumkan itu untuk memberi kebenaran pengeluaran KWSP daripada akaun 1 adalah satu pengumuman ataupun mungkin kalau boleh dikata yang tidak pernah dilakukan lah sebelum ni. Ini pertama kali. Kalau betul diluluskan,
Ini adalah pertama kali diberi kebenaran kepada kita untuk mengeluarkan simpanan daripada akaun satu. Boleh tuan-tuan setakat ni? Okay, kita dah kongsikan apa itu KWSP dan beberapa bagaimana daripada potongan gaji untuk dimasukkan ke dalam akaun KWSP kita, dan apa pengeluaran daripada akaun 2 yang boleh dibuat untuk KWSP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah faham. Jadi sekarang kita nak tahu juga kenapa perlu sangat adanya simpanan persaraan. Okay, terutamanya saya percaya kepada anda semua yang mungkin di kalangan golongan orang muda yang masih lagi pelajar atau baru nak menempuh alam pekerjaan, anda pasti mahu tahu kenapa perlu ada sangat simpanan persaraan ni. Okay, jadi kita lihat yang pertama, supaya adanya wang yang cukup selepas bersara. Baik, bila kita kata kena ada selepas bersara, bila sebenarnya tempoh persaraan ni? Jadi kita kena faham bila tempoh persaraan. Sebab kita kata selepas bersara, bila tempoh persaraan. So kalau kita tengok daripada Jabatan Perangkaan pada tahun 2009, ini statistik atau fakta yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu di mana kalau kita tengok pada bayi yang dilahirkan, bayi lelaki yang, ataupun kita mula beratas lah, bayi yang perempuan yang dilahirkan pada tahun 2019, okey, hidup sehingga umur 77.3 tahun. Dan bayi lelaki yang lahir pada tahun 2019 boleh hidup sehingga 72.2 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya sekarang, Do ataupun Minah yang mati dulu? Ikut pada statistik kita dapat teka. Daripada statistik kita boleh tentukan Do yang mati dulu, Minah mati kemudian. Betul tak? Okey. Kita tuan-tuan dan puan-puan, bila kita adanya fakta macam ni, kita kena faham. Ini fakta, maksudnya kita setuju yang hayat kita ni ditentukan oleh Allah. Mana kita boleh ajal maut ni ditentukan oleh Allah. Kita setuju perkara itu. Okey. Tapi ini statistik, iaitu kita boleh pergi, umur kita sebenarnya kalau hidup pada 2019, kita boleh pergi sehingga 77 tahun ataupun 72 tahun untuk lelaki. Okey, maksudnya memang betul ajal maut di tangan Tuhan, tapi kalau kita jaga lifestyle kita, kita jaga gaya hidup kita, tidak mustahil kita boleh capai maksimum umur tersebut. Dan mengikut fakta juga, mengikut statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ni, ada peningkatan setiap tahun. Antaranya 0.4 untuk tahun untuk perempuan dan 0.1 untuk lelaki. Ada peningkatan. Okay, daripada sini kita boleh agak, kita akan hidup sehingga 72 lelaki dan 77 perempuan. Dan secara puratanya untuk jangka hayat rakyat Malaysia boleh pergi sehingga 74.5, ataupun kita ambil sebagai contoh 75 tahun. Itu maksimum. Okay, kita tahu tu dulu. Dan yang seterusnya kita nak tengok. Sebagai contoh, kita bersara pada umur 55. Kita ada pilihan sama ada 50, 55 ataupun 60. Kita ambil contoh, kita bersara pada umur 55. Okey, bila kita umur 55, kita nak tengok jangka hayat kita mampu hidup sehingga 75. Jadi kalau kita bersara pada umur 55, kita tengok line yang berwarna kuning, maknanya inilah tempoh persaraan tuan-tuan. Selama 20 tahun, di sinilah kita kena perlu ada simpanan persaraan. Sebab tempoh ini kita dah tak bekerja lagi. Betul? Ataupun ada yang nak bekerja lagi dalam umur ini, dalam usia ini? Pastinya tidak, betul? Okey? Jadi kita perlukan simpanan persaraan untuk kita teruskan untuk sara hidup kita pada tempoh tersebut. Okay, itu yang pertama. Kita perlu adanya wang yang cukup selepas bersara. Yang kedua, kita tidak sukarkan hidup orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa juga dengar kalau kata bila dah berumur, dah berusia ni, dah bersara ni, tak perlukan simpanan sebab kita ada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita nak sukarkan anak-anak kalau kita boleh terancang daripada sekarang? Okey, sebagai contoh kita ambil, ada tak dalam yang sedang live ni, ada daripada Kelantan? Ada tak yang daripada Kelantan? Cuba komen sikit. Ataupun ada tak daripada Kelantan tapi duduk di Selangor, duduk di Kuala Lumpur? Tak ada orang Kelantan ada sini? Ada, okey, alright. Okey, ada tengok tak cerita yang baru keluar yang di Astro baru ni? Cerita apa tu? Mak Entote. Ingat tak? Ada tengok tak cerita Mak Entote? Yang baru keluar dari Astro ni. Yang baru ni dikabarkan dapat 5 juta kutipan dalam tempoh beberapa hari disiarkan. Betul, cerita tu best. Betul kan? Cerita tu best. Banyak pengajaran yang kita terima, yang kita boleh dapat. Dan kita perhatikan tengok macam mana kita bawa orang-orang OKU untuk berlakon. Seronok kan?
Saya nak kongsikan satu babak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dah tengok dan masih ingat, satu babak, iaitu di mana Asif dan Yo balik daripada sekolah ke rumah, dan ketika itu bapaknya sedang tidur. Dia kejut bapak, dia kata dekat bapak dia, Asif Yo dia bagi tahulah dekat ayah dia yang mereka nak bersekolah. Mereka nak sekolah. So apa bapak dia bagi tahu? Mu tak payah sekolah. Nak cakap bahasa Kelantan tak kerti. Okay, lebih kurang minta maaf lah. Okay, mu tak payah sekolah. Mu pergi bekerja, cari duit, bagi aku makan. Asing dengan Yo cakap apa? Bukan ke bapak yang, ataupun bukan ke ayah, kepada ayah kot lah. Bukan ke ayah yang sepatutnya bekerja dan melanggung kami. Bapak dia cakap apa? Aku ni telah bekerja dulu masa kamu kecil lagi, sampai kamu besar. Aku bekerja cari bagi kamu makan. Sekarang ni kamu dah besar, kamu kena pergi bekerja, cari duit dan bagi aku makan. Nampak tak? Apa pengajaran kita dapat di situ? Kita sedang menyukarkan kehidupan orang lain, dan terutamanya, malangnya, kita menyukarkan kehidupan anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kita nak sukarkan ke anak kita? Dan akhirnya Asif Dayu tu terpaksa bekerja cari kotak untuk mencari makan untuk keluarga. Yang ini yang dipanggilkan, kita gelar sebagai pengemis di rumah sendiri. Ini kita, tuan-tuan dan puan-puan. Duit ni bila ada dalam umur persaraan ni, kita akan dalam satu keadaan kita akan rasa disayangi. Orang akan sayang kita kalau kita ada duit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, percaya atau tidak, bila kita tak ada duit, dan ataupun sebabkan duit juga, kita mungkin akan dihantar ke rumah orang-orang tua. Setuju ke setuju? Baik tuan-tuan, kita tengok yang ketiga, kenapa kita perlu ada simpanan persaraan, iaitu mempunyai asas perubatan. Yes, lepas kita dah bersara, kita perlukan sihat macam sekarang. Pada umur 55 dan 75 tu, kita dah mungkin akan mengalami beberapa sakit seperti diabetes, jantung. Betul tak? Tu kita dah mula ada sakit. So kita nak ada mempunyai asas. Kita boleh gunakan duit simpanan untuk kita boleh akses dapat perubatan. Dan lagi, fakta belanjawan tahun lepas ini, untuk belanjawan tahun ni lah yang diumumkan pada tahun lepas, ada fakta yang menyatakan kenaikan kos perubatan hampir 15% setiap tahun. Bayangkan sekarang ni ada peningkatan, dan akan bila kita bersara nanti 20 ke 30 tahun, bayangkan kos perubatan ketika itu. Bagaimana kalau kita tiada duit simpanan persaraan, bagaimana kita nak ada akses untuk perubatan? Jadi itu sebab yang ketiga, kenapa kita perlu mempunyai simpanan persaraan. Okay? Dan yang terakhir, yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah. Okay, betul. Betul tak? Bila kita dah ada simpanan persaraan, kita boleh cuma duit makan, kalau kenderaan kereta, rumah itu kita dah lengkap, boleh gunakan duit simpanan yang dah ada, kita boleh tumpukan sepenuhnya perhatian pada ibadah. Itu fokus kita pada usia tersebut. Namun ada juga pendapat pada usia tersebut, kita tidak perlu dah fikir, kita tak perlu simpanan pun, cukup pada ketika itu kita boleh fokus pada ibadah. Macam mana nak fokuskan kepada ibadah, sedangkan banyak perkara-perkara lain seperti sakit tadi, kita nak akses kepada hospital, dan keperluan-keperluan lain kita tidak mampu sebab tak ada simpanan ketika itu. Jadi kita nak fokus kepada ibadah, dan akhirnya kita terpaksa bekerja. Sebab tu kalau kita tengok pada usia 55 ke 75, terpaksa ada yang kita perhatikan, ada yang terpaksa bekerja pada usia tersebut. Walaupun pada asalnya sekarang ni mungkin kita tak nak, tapi disebabkan kita tak ada simpanan persaraan, kita terpaksa bekerja, dan akhirnya kita tak dapat pun hasrat kita untuk menumpukan sepenuh, untuk fokus kepada ibadah tadi. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada juga setengah pendapat mengatakan rezeki itu di tangan Tuhan. Rezeki itu telah ditetapkan. Rezeki itu telah ditetapkan. Kenapa nak perlu risau tentang simpanan dan sebagainya? Rezeki itu telah ditetapkan. Tapi adakah dengan hanya bertawakal tanpa usaha, rezeki itu akan datang? Tuan-tuan dan puan-puan, hadis diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya seandainya kamu semua benar-benar bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada hari dalam keadaan lapar, dan kembali petang harinya dalam keadaan kenyang. Kalau kita perhatikan pada hadis ini, tanpa tawakal ataupun maksudnya tanpa usaha, kan, kita hanya bertawakal, macam mana rezeki nak datang? Betul tak? Sedangkan dalam hadis ini berkata, burung pun keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali petang harinya dalam keadaan kenyang. Burung pun berusaha dulu, baru rezeki itu datang. Macam mana kita pula manusia ni kata rezeki telah ditetapkan tanpa kita usaha.
sekadar tawakal. Tuan-tuan dan puan, inilah yang sedang kita lakukan. Anda semua yang sedang berada live langsung ini, inilah yang sedang kita lakukan kita untuk tambah baik pengurusan kewangan kita. Kita sedang berusaha dan kemudian kita bertawakal lah. InsyaAllah akan rezeki akan datang nanti. Tapi kita usaha dulu. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, itu tadi 4 perkara yang telah kita kongsikan kenapa kita perlu ada simpanan persaraan. Boleh? Okey. Baik tuan-tuan dan puan, seterusnya kita akan kongsikan apa erti dividen KWSP kepada simpanan anda. Namun sebelum kita teruskan kepada topik ini, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Okey, jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi selepas ini. We believe that our price is right for tape conversions. Firstly, we need to clean your tapes. Then we need to run it through an upscaled converter to capture the best quality from footage. We may recapture it 2 to 3 times to ensure the best quality achieved. Once captured, we will convert it to the medium for your needs: smartphones, pen drive, hard disk, or even DVD, which might take even longer. You cannot put a price on quality, especially precious memories. Get your tapes digitized today for your future generations. Terima kasih diucapkan kepada anda kerana kekal terus di hadapan laptop ataupun telefon anda semua. Okey, kita akan kupaskan seterusnya, kongsikan apa itu erti dividen KWSP kepada simpanan anda. Seperti saya maklumkan tadi, kita bukan nak bagi tahu apa maknanya dividen tu, tapi kita bagi tahu makna dividen ni kepada simpanan KWSP. Kita simpan di KWSP, so kita ada kadar dividen. So apa maknanya dividen ni kepada kita punya simpanan? Baik tuan-tuan dan puan, ini contoh dividen rate, kadar dividen yang diberikan oleh KWSP pada tahun 2008 sehingga 2019. Kalau kita perhatikan, daripada 2008 ada kenaikan sehingga 6.75%, iaitu pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 ada penurunan. Seterusnya ada penurunan lagi sehingga 2016 pada kadar 5.70%. Namun pada 2017 meningkat sehingga 6.90%, yang di mana inilah kadar dividen yang tertinggi setakat ini pada tahun 2017. Seterusnya ada penurunan pada tahun 2018 dan turun lagi pada tahun 2019. Inilah kadar dividen yang diberikan oleh pihak KWSP. Okey, mari kita tengok. Kita ambil contoh bagaimana sekarang kita nak tahu apa erti kan. Jadi kita nak tunjukkan bagaimana pengiraan dividen itu dibuat. Okey. Kita ambil contoh iaitu pada tahun 2015, iaitu sebanyak 6.40%. Okey. Ini sebagai contoh penyata ahli pada tahun 2015. Kalau kita lihat ada dinyatakan di sini, iaitu akaun 1 ada sebanyak 87,000, akaun 2 ada 12,000, menjadikan jumlah keseluruhannya 100,000. Ini adalah baki pemuka. Baki pemuka maksudnya baki daripada tahun sebelumnya, 2014 lah, yang mana termasuk dengan kadar dividen pada 2014. Inilah baki dia. Okey, dan kita perhatikan ada caruman bayaran yang dibuat selama 12 bulan. Okey. Dan seterusnya di bawah ada dinyatakan dividen tahun 2015, iaitu yang diisytiharkan iaitu sebanyak 6.40%, menjadikan itulah jumlah untuk kadar dividen. Dan kita nak tahu macam mana kadar dividen itu dibuat sehingga dapat sebanyak dividen 6,900 ni. Mari kita tengok. Okey, dia ada dua jenis kiraan. Ada dua jenis kiraan, iaitu yang pertama iaitu dividen compound tahunan. Okey. Dividen compound tahunan, maknanya daripada opening balance tadi, pada baki pembuka, daripada akaun 1 dan akaun 2. Nampak? Dia ada buat kiraan kedua-dua akaun, bukan akaun 1 saja, tapi dengan akaun 2. Maknanya kalau kita buat pengeluaran daripada akaun 2, itu baki tersebutlah akan dikira untuk kiraan dividen. Okey, dia ambil kira. Dan dividen yang diperolehi sebab diharapkan dengan 6.40% dan bagi tempoh 1 tahun 365 hari, dan inilah jumlah dividen yang diperolehi untuk kiraan compound tahunan. Boleh? Okey. Seterusnya dividen bulanan pro berperingkat. Baik, tadi tahunan, yang ini bulanan. Sebab setiap bulan kita ada mencarum, dan setiap bulan juga ada kiraan untuk dividen dengan kadar 6.40% tadilah. So kita boleh lihat sini untuk jumlah 12 bulan tersebut, untuk akaun 1 adalah RM400,
lebih, dan akaun 2 RM170. Okey. Jadi kalau kita tambahkan kedua-duanya, iaitu untuk akaun 1 dan akaun 2, dan untuk pengiraan tahunan dan bulanan, menjadikan inilah jumlah untuk akaun 1 dan akaun 2, RM5,900 dan RM997. Dan jumlah dividen yang anda diperoleh pada tahun 2015 adalah RM6,980. Maknanya daripada RM100,000 yang kita kekalkan dalam akaun KWSP, inilah jumlah dividen yang kita akan peroleh. Dividen maksudnya diberikan oleh KWSP, inilah jumlahnya. Bukan duit kita ni. Pada asalnya bukan duit kita, sebab duit kita asalnya mungkin dah ada tadi RM100,000, tapi kita telah dapat dividen tambahan iaitu RM6,900. Baik tuan-tuan, itu adalah secara kita ambil tahun 2015. Okay, sekarang kita tengok purata, contoh dalam tempoh 5 tahun. Kita tengok contoh sebagai dalam 5 tahun. Iaitu daripada tahun 2015 sehingga 2019. Kita ambil purata daripada kita totalkan semua ke 5 kadar dividen ini, kita ambil purata, kita bagi dengan 5. Sebagai contoh, purata dividen pada 2015 sehingga 2019 sebanyak 6.15%. Okey, ini purata puan-puan. Purata maknanya 5 tahun punya kadar dividen kita bagi dengan 5. Jadi berapa jumlah dividen pada tahun tersebut? Pada tahun 2019 sebanyak 34,000 yang telah kita terima. Okey, maknanya 5 tahun kita biar duit 100,000 tu tanpa buat sebarang pengeluaran, sebab kita ada buat kiraan akaun 1 dan akaun 2. Jadi kita biarkan, dan selama 5 tahun sehingga 2019 kita dapat dividen 34,700 lebih. Itulah yang kita dapat. Okey. Baik tuan-tuan. Jadi soalan yang sekarang 12,000. Sebagai contoh 12,000 yang sekarang kita dalam topik kita sekarang, 12,000 untung atau rugi. Okay, kita ambil purata yang sama, purata dividen iaitu 6.15% setahun. Kalau kita biarkan dan kekalkan di dalam akaun KWSP kita, jadi berapa kadar dividen yang kita akan terima? Kita ambil contoh, kita biarkan selama 5 tahun, 12,000 ni kita biar, kita tak buat pengeluaran. So berapa jumlah dividen kita terima? RM4,100. Okay, sekiranya kita biar lagi lepas 5 tahun tak buat keluaran, kita biar lagi sehingga 10 tahun, ini kita ambil kira sekiranya gaji bulanan tersebut kekalah selama 10 tahun tu. Boleh ambil kira lagi kalau ada gaji tambah. Kalau ada tambah, maknanya share tu akan meningkat, simpanan kita akan meningkat. Ini kita ambil kira maknanya samalah. Okey. So jumlah dividen dalam tempoh 10 tahun 9,000. Hampir dah dengan simpanan kita. Simpanan kita 12,000 ni kita biar, dan dividen kita dah dapat 9,000. Bagaimana juga kita biarkan lagi dalam tempoh 20 tahun, kita akan dapat dividen 27,000. Dan kadar ini dah melebihi daripada simpanan kita yang asal. Kita simpan 12,000, selepas 20 tahun kita terima 27,000. Okey ke okey? Bagus tak? Dan kalau kita biarkan kekal lagi sehingga 30 tahun, kita akan dapat sebanyak 59,000. Hampir 60,000 kita dapat dividen saja. Ini yang orang putih kata money make money, ataupun setengah orang kata kita beranakkan duit tu. Inilah kita tahu bahasa yang kita biasa dengar, compounding lah. Ini daripada 12,000 selama 30 tahun kita ada dah duit keuntungan sebanyak 60,000. Jadi tuan-tuan dan puan, 12,000 untung atau rugi. Okey tuan-tuan dan puan, kita dah tahu, dah mungkin dah ada jawab, masing-masing sudah ada jawapan. Saya tengok ada yang sudah tulis ada jawapan di skrin. Dah tahu dah dia punya jawapan daripada 12,000 tu untung atau rugi. Tapi kita nak tahu apa itu cost of procrastination, atau dalam bahasa mudahnya kos penundaan. Sekiranya kita menunda, apa kos yang kita akan tanggung? Okey, mungkin ini yang ada yang baru dengar, jadi ini satu juga yang menarik untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita tengok. Ini adalah cost of procrastination. Sebagai contoh, kita nak ada matlamat persaraan kita sebanyak 1 juta. Kita nak bersara nanti, kita nak ada 1 juta. Bagi contoh, sebab kita nak survive dalam tempoh 20 tahun, tempoh persaraan, kita nak ada 1 juta. Iaitu pada selepas tahun pada umur 55 tahun lah. Jadi kalau kata tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang dalam yang sedang bersiaran ni umur masih lagi 20 tahun. Ada tak yang masih lagi umur 20 tahun? Okey, anda boleh mula menyimpan sekarang. Mula menyimpan sekarang, tapi anda boleh menyimpan macam orang ni lah, gambar ni naik basikal. Naik basikal je, tak penat pun. Tak penat pun. Kita naik basikal dia, kayu basikal dia, iaitu sebanyak RM433 sebulan. Dan anda boleh capai 1 juta. Ini based on ROR 8%. Maknanya tadi kita buat kiraan contoh dividen 6.15. Ini kalau 8%.
So dengan anda berusia pada usia 20 tahun hari ini, kalau anda buat simpanan, anda punya matlamat kewangan untuk persaraan ialah 1 juta, anda boleh simpan hanya sebanyak RM433 saja sebulan. Okey. Katakan hari ini tuan-tuan kata, 20 tahun awal lagi nak simpan tu persaraan, nak enjoy dululah. Silakan. Silakan. Sebab pada umur 30 tahun kita masih boleh menyimpan. Masih boleh bermula simpan untuk capai ke 1 juta punya matlamat. Pada tahun 55. Tapi dia tak boleh kayuh basikal dah. Dia tak boleh kayuh basikal macam orang yang kalau kita mula awal tadi, umur 20 tahun. Pada umur 30 kita tak boleh kayuh basikal lah. Kita dah mula kena hiking sikit lah. Hiking macam climbing lah. Climbing, mendaki. Okey, dengan sebanyak RM1,045 saja sebulan. Kadar ROR 48%, anda boleh capai 1 juta simpanan persaraan pada umur 55 tahun. Umur 30 pun anda kata tak apa. Tak apa nak beli rumah dulu, tak nak simpan untuk persaraan, nak beli kereta dan sebagainya, nak pakai dulu duit pendapatan yang ada. Simpanan persaraan kemudian. Umur 40 baru fikirlah. Umur 40 baru fikir. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Umur 40 fikir. Berapa kita nak bayar setiap bulan? Nak simpan setiap bulan? Kita perlu simpan sebanyak RM2,871 tuan-tuan dan puan-puan. Boleh, masih anda boleh capai matlamat anda 1 juta. Tetapi anda tak boleh lagi bawa basikal, anda tak boleh lagi climb macam orang yang kedua ini. Tapi anda kena mungkin bukit yang mencabar, lebih mencabar lah. Sebab 2,000 sebulan ni nak keluar kan, 2,000 sebulan nak kena keluar untuk simpanan. Okay? Sebab target kita 1 juta. Umur 40 pun mungkin awal lagi rasa. Mungkin ada sebilangan dari tuan-tuan dan puan-puan 40 tu awal lagi. Jadi kita mungkin umur 50 baru nak simpan lah. Umur 50 pun masih boleh anda masih boleh menyimpan pada usia 50 untuk capai matlamat kewangan anda simpanan pada umur 55, iaitu 1 juta. Masih boleh. Namun dia lagi mencabar. Anda perlu simpan sebanyak RM13,519 sebulan. Dengan berbaki 5 tahun tu, anda boleh simpan banyak itu sebulan. Anda dapat simpan, anda masih dapat capai target anda 1 juta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan saya sekarang, jadi manakah menjadi pilihan anda? Yang manakah menjadi pilihan anda? Sama ada anda suka macam berbasikal ke, ataupun climbing, atau yang lebih mencabar. Mungkin ada yang saya lebih suka yang mencabar, Tuan Nizam. Okey, boleh pada usia 50. Tapi anda kena pastikan income anda ada, dan 10% daripada income anda sebanyak RM13,000. Mungkin mana gaji anda pada ini mungkin RM130,000 lah sebulan. Kan gaji ada RM130,000, 10% RM13,000, simpan dah selama 5 tahun dengan ROR 8%, anda akan capai matlamat 1 juta. Okey, alright. So di sinilah kita nak bagi tahu, the late you start, the steeper the climb. Lambat anda mula untuk menyimpan, dia akan menyusahkan lagi anda. Mana kadar simpanan bulanan tu akan menjadi lebih tinggi untuk anda perlu simpan. Jadi bila kita sebut pada berkenaan dengan simpanan, okey, kalau dalam konsep KWSP ni, jangan tunda, ataupun kalau kita buat keluar pengeluaran, kita akan ada mengalami kos penundaan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Okey. Jadi untuk sesi seterusnya, saya akan kupas pula topik apa kesan jika KWSP dikeluarkan. Okey, kita dah faham tadi apa itu kepentingan simpanan persaraan, dan kita masing-masing ada target. Nak bersara nanti senang, dan kita ada target masing-masing lah berapa yang kita nak simpan untuk persaraan tadi. Tapi dalam pada yang sama, kita harus simpati. Kita ada juga kawan-kawan kita yang terjejas. Betul tak? Yang terjejas, yang terpaksa kadang-kadang memang diberhentikan kerja, tak ada income, tak ada pendapatan, nak sara, nak makan pun tak boleh. Kita kena simpati. Mereka perlukan juga duit untuk kos tambahan, untuk bayar kos sara hidup. Okey, jadi kita akan bincangkan nanti. Kita akan kongsikan apa kesannya kalau dari perspektif mereka, sebagai mereka yang betul-betul memerlukan duit pengeluaran KWSP ini, apa kesannya jika mereka bawa keluar juga KWSP. Jadi kita akan kupas, kita akan kongsikan lagi. Sementara itu kita akan berhenti rehat sebentar, dan kita kembali lagi selepas ini. Jangan pergi mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. We believe that our price is right for tape conversions. Firstly, we need to clean your tapes. Then we need to run it through an upscaled converter to capture the best quality from footage. We may recapture it 2 to 3 times to ensure the best quality achieved. Once captured, we will convert it to the medium for your needs: smartphones, pen drive, hard disk, or even DVD, which might take even longer.
You cannot put a price on quality, especially precious memories. Get your tapes digitized today for your future generations. Terima kasih tuan-tuan kerana terus kekal. Kita ada banyak lagi yang kita akan kongsikan. Okey, dan kita seterusnya kita akan kongsikan apa kesan jika KWSP dikeluarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, per KESO baru-baru ini ada keluarkan satu statistik pada 29 Oktober, iaitu hampir 90,000 pekerja hilang pekerjaan pada tahun ini. Disebabkan pandemik, sebanyak 90,000 telah hilang pekerjaan. Dari mana mereka ini telah hilang pendapatan lah, secara mudahnya hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Jadi mereka tak ada kalau mereka ada buat simpanan kecemasan, mungkin masih boleh digunakan. Namun mungkin ada mereka yang tidak ada simpanan kecemasan. Jadi mereka perlukan juga mereka mungkin perlukan juga duit pengeluaran KWSP ini. Jadi bagaimana? Okey. Jadi antaranya inilah pengumuman yang telah dibuat oleh kerajaan pada April 2020, iaitu memberikan kemudahan pengeluaran KWSP daripada program iLestari, iaitu sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan, menjadikan keseluruhan sebanyak RM6,000 RM6,000 yang kita keluarkan daripada simpanan KWSP kita. Itu akaun 2 tuan-tuan iLestari. Dan ini kena mohon, kena buat permohonan. Mungkin ada yang telah membuat permohonan dan sedang menikmatilah wang tersebut. Okey. Jadi dengan program iLestari ini telah memberi lebih kurang daripada 4.7 juta ahli dan telah memberi manfaat kepada 4.7 juta ahli dan sebanyak 11.6 bilion. Bayangkan 11.6 bilion telah diberikan semula kepada dibenarkan dibawa keluar kepada pekerja ataupun mereka yang hilang pekerjaan, dan mereka boleh menggunakan untuk membeli keperluan-keperluan dan sara hidup lah. Okey. Dan seterusnya pengumuman yang baru yang kita sedia maklum pada minggu lepas, iaitu kita ada cadangan untuk memberi kebenaran pengeluaran pula daripada akaun 1, iaitu yang seperti yang saya kongsikan sebelum ni, daripada akaun 1 sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan, menjadikan keseluruhan sebanyak RM6,000. Dan kalau jika kita jumlahkan kedua-duanya, menjadikan jumlah iaitu keseluruhan yang kita akan keluarkan daripada KWSP sebanyak RM12,000. Ini yang dimasukkan RM12,000. Jadi kita dah faham tadi daripada RM12,000 berapa keuntungan yang kita akan dapat, dan ini kita telah bawa keluar lah. Jadi kita nak bantu, sebab ada mereka yang betul-betul terjejas. Mereka sangat perlukan duit tersebut untuk sara hidup mereka selepas mungkin diberhentikan pekerjaan. Jadi inisiatif ini dan cadangan ini mungkin akan memberi kelebihan kepada mereka yang betul-betul terjejas, iaitu lebih kurang 6,000 ahli yang mengambil kira sebanyak 4 bilion ringgit yang akan dikeluarkan lah, dijangka akan dikeluarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dua yang telah diberi. Dan jangan lupa kita juga ada cadangan untuk menurunkan kadar share pekerja. Share pekerja yang saya kongsikan tadi asal daripada 11%, pada tahun ini disebabkan pandemik dikurangkan kepada 7%. Mana kita dah kurang simpanan, dan pada tahun depan 2021 ada cadangan untuk mengurangkan daripada 11 ke 9%. Jadi ini juga akan menyebabkan lebih kurang 9.3 bilion ringgit akan kiranya lebihan diberikan semula kepada pekerja-pekerja di Malaysia. Jadi duit ini akan digunakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita nak tahu apa kesannya jika KWSP dikeluarkan. Kita nampak tadi daripada inisiatif dari kerajaan, daripada KWSP, daripada iLestari, dan lepas ni akaun 1 boleh dikeluarkan, dan seterusnya penurunan kadar share pekerja sebanyak sehingga 9%. Jadi apa kesannya jika kita berikan, ataupun kita sebagai contoh, kita bekerja, kita keluarkan juga duit pengeluaran daripada perspektif yang lain. Saya cuba bawa kepada satu perspektif yang lain. So apa dia? Yang pertama, kita boleh membantu pekerja yang hilang pekerjaan. Kita tengok statistik tadi, 90,000 hilang pekerjaan. So inilah duit yang mereka boleh gunakan untuk bantu mereka yang hilang pekerjaan dan meringankan beban kewangan mereka. Okey, dan bila mereka adanya duit di tangan dan mereka mula ada kuasa membeli. Ini sebenarnya yang kita perlukan. Bila rakyat ada kuasa membeli, dan secara tidak langsung mereka akan membeli dan mengembangkan dan merangsang semula sektor ekonomi negara. Dalam keadaan pandemik, ekonomi kita akan terganggu.
Jadi bila kita bagi balik kuasa membeli kepada rakyat, rakyat akan membelanja dan seterusnya akan merangsang kembali ekonomi kita. Okey? Baik. Tapi tuan-tuan dan puan, 71% pencarum KWSP mempunyai simpanan kurang 50,000. Okey, kita kata dah tadi kita nak bagi juga pengeluaran kewangan. Tapi 71% pencarum mempunyai simpanan kurang 50,000. Kita ambil contoh, kalau kata dalam sekarang hari ini kita bersara, kita ada 50,000. Kita nampak tadi saya dah kongsikan tempoh persaraan 20 tahun. Cuba kita bahagikan daripada 50,000, kita bahagikan dengan 20 tahun dan kita bahagikan dengan 12 bulan. Satu bulan kita ada dalam poket kita 200 lebih ringgit. Adakah ia mencukupi? Adakah ia mencukupi untuk, mungkin ada setengah orang kata, oh cukup. Kalau duduk lepas dah bersara RM200 mungkin cukup. Okey, tapi tuan-tuan tahu ataupun tidak, satu lagi statistik ataupun satu ini buku belanjawanku yang dikeluarkan oleh KWSP pada tahun lepas, 2019. Okey, ini adalah bagi satu pasangan yang sudah berusia persaraan, pada ketika umur persaraan mereka memerlukan anggaran lebih kurang 3,000 sebulan untuk kos sara hidup. 3,000 sebulan. Jadi tadi ada 50,000 yang ada dalam simpanan, tapi sebenarnya kita perlukan 3,000 sebulan. Maknanya 50,000 tersebut tidak cukup. Dan kita sekarang merancang pula untuk mengeluarkan lagi 12,000. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kita setuju yang kita perlukan simpanan persaraan dan kita harus menang masa depan kita. Betul? Dan kita setuju juga kita berikan kemudahan, kebenaran kepada mereka-mereka yang terjejas untuk membuat pengeluaran untuk membantu mereka dan bencana semula merangsangkan ekonomi negara. Kita setuju. Tapi bila mereka membuat keluaran sekarang, mereka akan mengalami kerugian dan akhirnya masa depan rugi. Okey? Faham tak? Sekarang ni kita kata kalau kita ambil masa depan, kita pilih masa depan, kita rugi sekarang. Tapi kalau kita menang sekarang, kita akan rugi masa depan. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jadi nak tak kalau hari ini Nizam kongsikan macam mana kita boleh menang sekarang dan menang masa depan. Kita menang sekarang dan menang masa depan tanpa menggunakan duit kita. Boleh Nizam tahu? Apa yang nak? Nizam akan kongsikan macam mana kita boleh menang sekarang dan menang masa depan tanpa menggunakan duit kita. Okey? Iaitu kita akan tunjukkan cara untuk mengoptimumkan duit KWSP. Okey? Kita akan tunjukkan cara nak optimumkan duit KWSP dan kekal untung semasa krisis. Okey? Jadi boleh tak komen? Saya nak tahu berapa ramai yang betul-betul nak ubah kehidupan menjadi lebih baik pada masa depan. Tanpa kita rugi sekarang. Kita menang sekarang dan kita menang masa depan dan tanpa guna duit kita. Boleh? Ramai ke yang nak tahu? Kalau tak ramai, saya berat juga nak kongsikan ni. Kan? Ini rahsia ni. Rahsia ni. Jadi kalau ramai yang nak tahu, inilah cara yang kita boleh buat. Kita buat keluaran KWSP, tapi kita boleh optimumkan penggunaan duit yang dibawa keluar dan kita boleh kekal untung walaupun dalam tempoh pandemik COVID-19. Kita tuan-tuan dan puan, anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini sebagai contoh. Wang RM500. Sekarang dah tak ada dah keluaran duit kertas RM500 ni kot. Tak ada kan? Okey, saya rasa tak ada. Ini pun contoh. Alright. So ini sebagai contoh duit RM500 yang kita buat keluarkan. Okey, mungkin juga ada yang tuan-tuan yang telah terima pada bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hampir 8 bulan telah merasai duit daripada Air Lestari. Jadi kita nak semak. Mungkin kita boleh buat semakan, tuan-tuan boleh buat semakan. Adakah 500 yang anda terima itu telah betul-betul anda manfaatkan? Ataupun anda telah beli sesuatu yang bukan keperluan? Okey, mungkin ada tapi bukan di kalangan yang ada depan ni lah kan. Tapi kita boleh semak balik sebab kita baru dah ambil 8 bulan dah kita dah terima wang tersebut. Kita kena semak balik dan kita baki lagi beberapa bulan dan seterusnya. Kalau diluluskan, kita dapat pula keluar pula daripada akaun 1 pengeluaran KWSP. Jadi macam mana yang saya nak tunjukkan ni, daripada RM500 kita nak optimumkan penggunaan RM500 dan kita menang sekarang dan kita menang masa depan dengan cara kita bagikan kepada 2. Daripada RM500 kita bagi kepada 2. Jangan koyakkan duit, kita bagikan kepada 2. Okey, kita bagi kepada 2, iaitu
ya daripada RM500, RM300 kita akan gunakan untuk belanja barang dapur dan keperluan. RM300 kita gunalah. Sebab kita terjejas, kita gunalah 300, kita belanja barang dapur dan keperluan. Ingat, keperluan. Okey, bukan kehendak tapi keperluan. Kita kena cek. Biasa semak. Sekali kita nak beli sesuatu, kita semak, adakah ini satu keperluan? Dan ini perkara sebenarnya yang boleh kita kawal. Kita boleh kawal diri kita. Okey, kita boleh kawal. Jadi pastikan RM300 yang daripada RM500 yang terima belanja barang dapur dan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi baki 200 tersebut ke mana perginya? Baki 200 tersebut buat satu lagi tabung yang agihkan kepada satu lagi tabung yang sama, lebih kurang semacam tabung simpanan persediaan yang kita panggil tabung terbaru. RM200 bawa masuk kepada tabung terbaru. Kerana apa? Dekat sini, okay, sebagai contoh, kalau RM500 kita terima, hari ini kita contoh kita pergi bank, kita bawa keluar duit 500 ni, bawa keluar daripada KWSP ni RM500. Tengah on the way balik accident, masuk hospital, jari hancur. Contoh, duduk di hospital 4 hari 3 malam, jari hancur, operate dan sebagainya, keluar bil RM40,000. Dapatnya RM500, masuk hospital kena bayar kos RM40,000. Macam mana? Okey, jadi dengan kita ambil RM200, kita simpan di tabung terbaru, kita akan dapat RM100,000 untuk bayar kos perubatan. Bagus ke bagus? RM200 kita jadikan dia RM100,000. Bagus kan? Okey, untuk bayar kos. Jadi masalah kalau masuk hospital RM40,000 bil, tak ada masalah, kita boleh bayar. Walaupun RM500 tu masih kita boleh gunakan untuk belanja barang dapur. Okey, RM100,000 kita boleh bayar untuk kos perubatan. Dan yang bestnya, unlimited. Dia tak ada limit sepanjang tahun. Seumur hidup tak ada limit. Okey, itu yang pertama. Kelebihan kita buat simpanan RM200 ke dalam tabung terbaru. Okey, seterusnya yang kedua, kita tambah nilai. Okey, kita kurangkan daripada KWSP, mungkin RM500 yang kita buat keluar ini adalah sebahagian daripada kadar dividen yang kita terima, kita buat keluar. Tapi dalam masa sama kita simpan RM200 ke tabung terbaru dan kita boleh tambah nilai daripada RM30,000 hingga RM70,000. Mana kata sama konsep simpanan seperti KWSP, tapi kita tambah nilai. Simpan juga di KWSP, simpan juga di tabung terbaru. Dua-dua tabung kita bagi dia bergerak. Okey, tabung kita dah nampak kelebihan dia. Tabung di KWSP, dia kita akan money make money kan, duit akan beranak. Kita buat konsep yang sama, simpan di tabung terbaru, dia akan ada konsep yang sama. Kita boleh tambah nilai antara RM30,000 hingga RM70,000 dengan hanya RM200 saja sebulan, bawa masuk ke tabung terbaru. Okey, ada lagi dia punya kelebihan. Kita ada juga hibah. Okey, RM200 yang kita simpan di tabung terbaru, kita dapat hibah. Okey, dan seterusnya ada juga pengecualian cukai. Tu kita dapat kelebihan-kelebihan daripada kita simpan hanya sekadar RM200 saja sebulan, ataupun sebahagian daripada duit yang kita bawa keluar daripada KWSP ke dalam tabung terbaru. Jadi tuan-tuan dan puan, kita menang sekarang dan kita menang masa depan. Nampak? Boleh? Okey, boleh tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, orang yang berjaya dia akan bertindak segera. Nak tentu kita ni orang yang berjaya, kita kena bertindak segera. Okey, jangan menangguh. Kita pun dah belajar, kita dah kongsikan tadi kos penundaan. Ada yang komen dekat sini saya tahu, ada yang komen dekat sini yang memilih untuk berbasikal. Dia tak suka untuk climb, memilih untuk basikal. Jadi kena bertindak sekarang. Anda dah belajar kos penundaan, kalau anda tunda, anda akan rugi. Jadi bertindak sekarang, anda perlu bertindak sekarang untuk membuat simpanan ke dalam tabung terbaru. Bagaimana nak buat simpanan ke tabung terbaru? Selepas ini bertindak terus, mesej WhatsApp influencer anda dan mereka akan bantu anda tunjukkan bagaimana anda boleh buat simpanan ke dalam tabung terbaru dan menikmati segala kelebihan-kelebihan yang ada. Menang sekarang dan menang akan datang. Boleh tuan-tuan dan puan? Saya harapkan tuan-tuan akan dapat sesuatu pada sesi pada kali ini. Okey, kalau seterusnya selepas ini kita akan ada sesi soal jawab. Kita akan tengok mungkin ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan. Boleh tinggalkan komen di bawah dan kita akan cuba jawablah soalan-soalan yang diberikan.
Jadi sementara itu kita akan berehat sebentar. Sekali lagi, jangan ke mana-mana. Boleh jangan lupa masukkan soalan-soalan yang bermain di minda untuk sama-sama kita kongsikan manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, kita jumpa lagi sebentar lagi. We believe that our price is right for tape conversions. Firstly, we need to clean your tapes. Then we need to run it through an upscaled converter to capture the best quality from footage. We may recapture it 2 to 3 times to ensure the best quality achieved. Once captured, we will convert it to the medium for your needs: smartphones, pen drive, hard disk, or even DVD, which might take even longer. You cannot put a price on quality, especially precious memories. Get your tapes digitized today for your future generations. Jadi kita akan teruskan sesi kita dengan soal jawab. Oleh itu saya mohon bantuan daripada MC kita pada hari ini, iaitu Cik Puan Yani, untuk membacakan soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan cuba menjawabnya. Silakan. Okey, so terima kasih Tuan Nizam kerana memberi ruang kepada saya untuk membaca soalan ya. Okey, so ada beberapa soalan daripada pihak audiens. Salah satunya ialah okey, dia ditanya daripada Tuan Haziq Ismail. Dia tanya, tabaruk tu apa maksudnya? So boleh tak Tuan Nizam tolong jelaskan tabaruk tu macam mana ya? Okey, saya juga dapat perhatikan dekat sini memang banyak soalan yang berkaitan dengan apa itu tabung tabaruk. Satu soalan yang baik, tuan-tuan dan puan-puan, satu soalan yang baik. Jadi untuk manfaat semua yang ada dekat sini, tabung tabaruk ini adalah satu tabung yang kita ataupun tabaruk ini bermaksudnya sedekah atau derma. Kita derma kepada satu tabung, di mana dalam tabung ini kita bersetuju untuk menjamin, membantu antara satu sama lain, peserta lah. Maknanya contoh saya juga membuat sumbangan ke dalam tabung tabaruk, tuan juga buat sumbangan kepada tabung tabaruk. Jadi tapi kita sama saling membantu. Kita bersetuju sekiranya berlaku apa-apa musibah, sakit atau kemelangan oleh tuan, saya bersetuju untuk menggunakan tuan untuk menggunakan sebahagian daripada sumbangan saya kepada untuk bantu tuan lah. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya saya berlaku musibah kepada saya bersetuju ataupun anda bersetuju untuk memberikan sebahagian daripada wang sumbangan anda kepada saya. Nampak tak? Cantik tak? Tabung yang kita wujudkan ni, tabung tabaruk. Itulah yang dimasukkan tabung tabaruk, dia lebih kepada derma. Okey? Boleh? Okey, penjelasan yang sangat bagus. Okey, soalan kedua daripada Jason Statham. Dia tanya, nak tanya selain duit EPF dan SOKSO, kami boleh simpan di KWSP lebih dari jumlah EPF dan SOKSO ke? Boleh tahu berapa limit setiap bulan kami boleh menyimpan di KWSP? Okey. Baik. Okey, soalan daripada Mr. Jason Statham. Okey. Kalau kita perhatikan, tengok balik daripada KWSP, sebenarnya boleh kita sebenarnya walaupun had share majikan atau pekerja lah 7% tadi, sebenarnya kita boleh simpan lebih. Kita boleh simpan lebih. Contohnya kalau kita nak lebih hari, mungkin pada bulan tersebut kita dapat income lebih, kita nak buat simpanan, boleh hubungi KWSP ataupun terus ke pejabat KWSP untuk membuat simpanan tambahan. Dan biasanya kalau asas simpanan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sebagusnya ada banyak tabung. Dan yang bagusnya tabung tabaruk ni ada tabung yang selamat. Baik juga, sama juga seperti tabung KWSP, tapi tabung tabaruk lebih selamat. Jadi boleh pilih. Boleh simpan di KWSP, dalam sama simpan juga di dalam tabaruk supaya kita dapat gandakan simpanan kita dan akhirnya kita mencapai matlamat kewangan untuk simpanan besaran kita nanti. Boleh? Okey, so soalan yang seterusnya daripada Tuan Haziq Ismail. Dia tanya, tambah nilai 70K tu macam mana pula? Saya lagi? Daripada Tuan Haziq Ismail. Dia tanya, tambah nilai 70,000 tu macam mana pula? Okey, tambah nilai 70,000. Okey, kita buat simpanan RM200 sebulan di dalam tabung tabaruk. Sama konsep dengan KWSP tadi, kita ada compounding, dividen. So daripada situ konsep yang sama dalam tabung tabaruk. Kita dapat dia punya average lah, kita gandakan lah
Tambah nilai, kita tambah nilai, so dia punya amount lebih kurang 30,000 ke 70,000. Itu dengan 200. Maknanya kalau kita kata kita nak simpan lebih banyak, lagi bagus, lagi banyak kita dapat. Betul tak? Tapi kalau kata kita ambil, kita tak naklah ambil semua yang RM500, kita nak guna juga untuk keperluan kita, untuk kos hari hidup kita. Jadi kita ambil tak sampai separuh pun, kita ambil kurang daripada separuh untuk kita simpan ke dalam tabung terbaruk, supaya kita dapat manfaat-manfaat yang kita senaraikan tadi. Okey, boleh? Okey, so soalan yang seterusnya, soalan ni daripada Tuan Amin. Dia tanya, kalau macam saya umur 21 tahun, ada buat bisnes online sikit-sikit, tak ada KWSP. So kalau ikut pendapat Tuan Nizam, saya patut buka ke KWSP untuk diri sendiri sebagai simpanan atau cari platform lain untuk simpanan? Okey, soalan yang baik juga. Macam saya katakan tadi, boleh rujuk kepada KWSP, boleh sebenarnya boleh. Kalau kata sebenarnya kalau ikut ATA, kena dia KWSP ni nak bantu mereka yang bekerja. Bila macam saya terangkan tadi, bekerja maksudnya mereka yang ada majikan. Sebab potongan tu mesti wajib ada share majikan dan share pekerja. Jadi balik pada soalan Cik Puan tadi tu, sebab anda bekerja sendiri, tak ada KWSP, maknanya anda kena cari tabung lain lah, tabung lain untuk buat simpanan. Dan sebagai contoh, anda boleh buat simpanan mungkin ke dalam tabung tabaruk yang saya kongsikan tadi. Itulah pilihan yang ada lah, sebab dia lebih selamat kan. Okey. Okey, jadi next soalan daripada Tuan Saiful Bahrain. Dia tanya, boleh terangkan sekali lagi kenapa 12,000 pada tajuk, sebab kurang jelas. Okey, tuan-tuan, terima kasih Tuan Saiful. Okey, soalan kenapa 12,000 pada tajuk sebab kurang jelas. Okey, tuan-tuan, saya dah terangkan tadi, kita kongsikan tadi, KWSP telah membenarkan pengeluaran sebanyak 6,000 ataupun RM500 sebulan melalui program iLestari. RM500, maknanya kalau kita kali, kita darabkan dengan 12 bulan, 6,000. Itu daripada akaun 2 yang kita boleh keluarkan. Okey, seterusnya akan datang pada tahun depan, kita yang telah dibentangkan semasa belanjawan 2021, kemungkinan kita akan diberikan kebenaran pula membuat pengeluaran lagi RM500 sebulan selama 12 bulan, menjadikan jumlahnya 6,000 juga, tapi daripada akaun 1. Jadi kalau kita totalkan, menjadikan 12,000. Sebab itu kita memberi tajuk, kalau 12,000 itu daripada KWSP dikeluarkan, ataupun 12,000 itu menjadi tajuk, sama ada kita nak tahu untung ataupun rugi. Okey, so soalan seterusnya ada daripada Tuan Muhammad Syukri. Beliau tanya, macam saya umur 21 tahun, sama macam Amin, buat bisnes online sikit-sikit sementara tunggu kerja tetap, tapi saya menyimpan emas dengan public gold. Bagi Encik Nizam okey tak? Okey, soalan yang tadi ada buat simpanan emas. Okey, boleh, bagus juga buat simpanan emas, tak ada masalah. Sebabnya platform untuk simpanan ni banyak, tapi kita kena pandai mencari mana platform yang selamat. Platform banyak, tapi kena tahu mana platform yang selamat. Contoh selamat maknanya sama ada dia mudah cair ataupun mudah beku. Kalau katalah platform itu, kalau kita simpan, sekiranya berlaku musibah kematian kepada kita, apa akan jadi kepada platform tersebut? Sama ada dia akan dibekukan ataupun bagaimana, ataupun dia akan melalui proses faraid. Okey, kalau melalui proses faraid, dia akan mengambil masa. Berbanding pula kalau kita simpan di dalam tabung tabaruk tadi, kita ada hibah, maknanya dia tidak akan dibekukan. Hibah akan terus diberikan kepada, manfaat tersebut akan terus boleh diberikan kepada waris keluarga tanpa perlu melalui proses faraid. Itu kelebihan. Okey, kita banyak option, dan saya setuju tuan boleh buat simpanan di ataupun emas, simpanan emas, tapi cari juga satu platform lain yang lebih selamat. Sebagai contohnya tabung tabaruk lah. Okey. Okey, so ada soalan lain lagi daripada Tuan Amin. Kalau macam untuk tabaruk tu kan, ada ke amount minimum untuk buat simpanan? Sebab kadang-kadang bisnes online ni pendapatan bulanan tak banyak. Boleh terangkan ke? Okey. Alright. Okey, soalan dia minimum. Kita faham dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan pandemik, mungkin kita tak banyak
Mungkin pada setengah orang itu amount macam ni dia macam tak mampu. Kita nak ada kadar yang kita mampu. Tapi kita nak buat juga. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada boleh kirakan untuk kadar minimum. Tapi kita kena tengok balik lah. Kita tengok balik. Dan perkara ini boleh dirujuk kepada influencer anda. Mereka akan bantulah. Mereka akan bantu bagaimana kadar-kadar yang sesuai dengan income semasa anda. Sebabnya asas dalam simpanan, maknanya kalau kita dapat income, 10% kita akan simpan. Okey, kata kita akan buat simpanan. Jadi mereka akan bantu, influencer anda akan bantu untuk kirakan berapa yang sebenarnya anda mampu untuk buat simpanan. Dari situ anda boleh tahulah berapa kadar minimum. Kadang-kadang kita sendiri rasa sikit kadar yang kita boleh buat simpanan. Tapi bila kita buat kiraan betul-betul dan kita organize balik, urus balik kita punya kewangan, sebenarnya kita boleh simpan lebih banyak. Sebab kita punya matlamat sekarang, matlamat untuk simpanan perserahan ini masing-masing ada matlamatnya masing-masing. Mungkin kalau ada, mungkin tadi saya tengok ada yang nak 1 juta. Bagus. Tapi kita kena simpan lah mungkin lebih banyak. Tapi apapun, kena tengok balik kita punya pengurusan kewangan, dan perkara ini boleh dirujuk kepada influencer, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so banyak soalan kan? Betul tak? Banyak sangat soalan. So saya sangat sukalah. Okay, so ada soalan lain lagi. Dia tanya, dia tanya daripada Tuan Saiful Bahrain, adakah kata baru ini sama dengan ASB? Sebab saya juga ada buat pinjaman ASB, dan boleh ke saya menyumbang untuk kedua-dua simpanan ni? Okey, soalan ini pun cukup cantik. Dah ada simpanan ASB. Sebab kebanyakan, saya percaya kebanyakan masih lagi memilih medium seperti ASB ni untuk buat simpanan. Bagus, tuan boleh teruskan. Tapi okey tak kalau dengan tabung tabaru ini sebenarnya anda boleh dapat simpanan yang berganda. Maknanya melalui tabung tabaru ni anda juga boleh simpan ke dalam ASB. Maknanya demi ASB anda itu, anda simpan juga dalam tabaru kerana dia lebih selamat. Macam saya cakap tadi, apa pun dia lebih selamat untuk tabung tabaruk ni. Okey, itu perbezaan dah daripada ASB. Sebab ASB kalau kita tengok, kalau sekiranya berlaku musibah kematian, ASB kita mungkin akan dibekukan dan dia akan melalui proses faraid. Okey, berbanding pula dengan tabung tabaruk seperti saya terangkan tadi. Okey, daripada tabung tabaruk kita ada manfaat keluarga, kita ada hibah yang akan terus kepada waris-waris yang kita namakan. Okay, so kita akan ada lagi 2 soalan. Okay, so ini soalan kedua yang terakhir daripada Tuan FK. Saya tak tahulah FK ni stands for apa. Okay, so dia tanya agihan 500 untuk 4 poin tadi. Jelas tentang menang akan datang, tapi kurang jelas tentang menang sekarang. So bagaimana mungkin menang sekarang sedangkan sumbangan 200 diperuntukkan daripada 500 duit ILS tarik ataupun KWSP tu? So secara teknikal 200 telah dibelanjakan, bukan disimpan sekarang. So macam mana tu, boleh tak Tuan Nizam perjelaskan lebih lanjut macam mana menang sekarang tu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, soalan daripada FK pun bagus juga soalannya ni. Okey, kita tengok ya apa yang saya kongsikan tadi daripada RM500, apa yang dikatakan menang sekarang dan menang masa depan. Okey, kita sekarang ni terjejas, kita perlukan duit untuk kita sara kehidupan kita. Maknanya daripada 500 itu kita agihkan, kita gunakan RM300 dan RM200 kita agihkan ke dalam satu tabung tabaruk. Okey, kalau kita kata seolah-olah kita masih lagi membelanjakan duit RM200, sebenarnya dia silap. Okey, sebab RM200 tu kita tidak kata membelanjakan. Ada setengah orang kata itu komitmen. Kalau biasanya kita kena faham bila kita belanja, maknanya duit itu bukan menjadi milik kita. Mana kita duit kita lalu dekat kita sekejap dan akhirnya kita bagi kepada orang lain, mana kepada penama orang lain. Sebagai contoh, kita bayar duit kereta, duit rumah, mana duit tu bukan milik kita. Jadi milik kita pun kejap. Lepas tu dapat gaji kita akan keluar, akan tukar nama kepada bank, akan tukar nama kepada penyewa. Betul tak? Itu yang kita belanjakan. Tapi RM200 ini kita simpan dalam tabung tabaruk, di mana pada satu hari nanti yang kita akan gunakan, sama ada berlaku musibah ataupun yang lain-lain. Dan sebenarnya bukannya kita menang sekarang atau menang masa depan, kita akan sentiasa menang. Nampak tak? Kita simpan dalam tabung tabaruk yang sebenarnya kita sentiasa menang. Kita menang sekarang, kita dapat guna duit sebahagian daripada 500 itu untuk
kita punya keperluan dan sebahagian kita simpan. Dan sekiranya berlaku apa-apa musibah semasa perjalanan kita persaraan nanti, kita masih lagi menang. Dan akhirnya kita menang juga pasal persaraan, kerana kita akan tambah nilai daripada simpanan tersebut. Boleh Tuan? Okay, so ini soalan yang terakhir ya Tuan Nizam. Okay, so daripada Jason Statham, dia kata, boleh tahu siapa influencer ni ya, certified financial planner ke? Kalau nak dapatkan khidmat mereka, berapa kos minimum? Macam mana tu? Okey, soalan yang bagus. Okey, alhamdulillah soalan yang terakhir. Alhamdulillah. Saya sungguh excited sebab banyak sangat soalan. Mudah-mudahan apa yang saya jawab tu menjawab soalan. Sekiranya perlukan maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh berjumpa dengan influencer. Okey, siapa influencer ni? Okey, mereka-mereka yang telah menjemput anda ke dalam program Now I Know, inilah influencer anda yang akan membantu anda untuk anda mendapatkan maklumat lebih lanjut. Okey, jadi boleh sampai di situ saja untuk boleh mungkin terjawab habis soalan tadi? Jawab tak? Okey. Okey, mungkin ada satu tambahan. Ada tambahan tadi kos. Kos. Lupa saya dah ulas. Saya lupa kejap tadi. Okey, kos kiranya yang berita baiknya mereka ini perkhidmatan mereka tidak ada kos. Anda boleh rujuk pada mereka tidak ada kos. Mereka akan membantu anda untuk anda menguruskan kewangan anda menjadi lebih baik di masa hadapan. Okey. Okay. Alright, so terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Saya harapkan tuan-tuan dapat sesuatu daripada sesi hari ini. Saya mohon maaf sekiranya ada yang tersasul, terkasar bahasa, dan saya doakan anda terus dipermudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan pandemik ini, kita mendoakan agar masalah virus ini ataupun jumlah mereka yang sembuh terus meningkat dan kita dijauhkan daripada masalah virus COVID-19 dan kehidupan kita kembali kepada normal. Walaupun sekarang kita dalam normal baru, alhamdulillah kita dah cuba tambah baik skill kita. Nampak tak, dengan masalah COVID-19 kita dah tambah baik skill kita, dan insya-Allah dengan sesi-sesi yang akan datang pasal Now I Know ni, anda juga akan mendapat satu lagi tambahan ilmu melalui untuk pengurusan kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tinggalkan, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya apa yang telah saya kongsikan anda sudah dapat sedikit sebanyak input, anda sudah tahu, anda boleh tulis dekat komen di bawah. Now I Know. Saya tinggalkan dengan terahkan kepada MC. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Mad Grape TV.